Baik tuan-tuan, kita mula dulu insya-Allah. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Hari ini adalah hari ini adalah hari Jumaat 27 hari bulan 5. 27 bulan 5 bermaksud 28 kot. 28 Syawal sudah. Tuan-tuan, Syawal telah pun meninggalkan kita. Saya berharap bahawa tuan-tuan semua telah pun selesaikan puasa 6 tuan-tuan. Sebab puasa 6 tuan-tuan ni tak akan kembali. Puasa 6 tuan-tuan ni kalau nak buat semula pun tahun depan rugi tuan-tuan kalau kita tak puasa 6. Saya doakan tuan-tuan semua telah pun habis ataupun akan menghabiskan dengan berbaki 2 hari ataupun 1 hari Syawal ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita masih bercakap tentang tema menepati sunnah. Bila sebut sunnah, sunnah maksudnya segala ketetapan Allah dan Rasul. Ingat bila sebut sunnah, sunnah maksudnya menepati setiap ketetapan Allah dan Rasul. Maka itu disebut sebagai sunnah. Tema menepati sunnah hari ini, jom kita recall kejap apa yang telah kita discuss tentang tema menepati sunnah sebelum ni. Sebelum ni kita telah belajar bahawa mengikut Muhammad adalah bukti kita cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita belajar bahawa kita diuji dengan satu ujian mentaati Muhammad meskipun tanpa pangkat kerasulan baginda. Ketiga, kesan kita memilih-milih ketaatan terhadap Rasulullah membawa kepada dibatalkan amalan kita. Yang keempat, Rasulullah telah talaqi Al-Quran dengan Allah. Rasulullah adalah cerminan kepada Al-Quran. Yang kelima, Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Lantas kita juga perlu berselawat ke atas baginda. Itu adalah perkara yang kita discuss sebelum ini. Hari ini pula. Hari ini pendek saja tuan-tuan. Sesi pagi ni insya-Allah ringkas sahaja. Sebab hari ini kita nak semak surah An-Najm. Intro kepada surah An-Najm. Hari ini kita semak ayat 2, 3, 4. So 3 ayat lah. Ayat 2, 3, 4. So 3 ayat. Tapi 3 ayat ni pendek 3 ayat ni adalah 3 ayat yang pendek. Ini adalah intro kepada surah An-Najm. Baik, intro kepada surah An-Najm. Saya bagi sedikit latar belakang tentang surah yang kita nak bahas ni. Ayat 2, 3, 4 surah An-Najm. Surah yang ke-53. Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira. Tuan-tuan semua tahu kisah itu. Dan tuan-tuan, kisah Rasulullah di Gua Hira ini, kisahnya apabila baginda menceritakan semula, sebahagian orang sukar untuk hadam. Sebahagian orang menganggap kata, "What, Muhammad, ada makhluk besar yang kau sebut sebagai malaikat, yang kau sebut sebagai Jibril, putih, besar, memenuhi ufuk, kemudian datang peluk engkau, lepas balik, peluk engkau, lepas balik." Ini kedengaran sukar diterima oleh sebahagian orang. Kemudian setelah bahawa engkau claim jumpa Jibril, lepas tu engkau sebut apa? Jibril datang setiap hari, datang jumpa engkau, bagi wahyu. Kemudian wahyu itu duduk suruh engkau sebut perkataan-perkataan yang kau sebut tu. Baik tuan-tuan, sebahagian orang sukar untuk menerima perkataan tersebut. Sekarang tuan-tuan, daripada lidah Nabi, apa yang Nabi tuturkan setiap hari? 2. Lidah Nabi, baginda menuturkan 2. Satu, baginda menuturkan Al-Quran. Baginda Nabi Muhammad, daripada lidah baginda menuturkan Al-Quran. Yang kedua, baginda menuturkan apa yang kita sebut sebagai hadis. Apa yang kita hari ini gelar sebagai hadis. Daripada baginda Nabi datang 2 benda. 2 khazanah daripada lidah Nabi. Pertama, daripada lidah baginda datang Al-Quran. Daripada lidah baginda datang hadis. Orang macam hari ini, tuan-tuan dan saya, kita belajar Al-Quran daripada satu mushaf. Ini Al-Quran, satu mushaf. Kita belajar hadis daripada mushaf yang lain, daripada buku yang lain. Dengar tak? Tuan-tuan, kita belajar Al-Quran daripada satu mushaf dan kita belajar hadis daripada mushaf yang lain. Jadi, pada sudut pandang mata kita, kita membezakan ini Al-Quran dan ini hadis. Sudut pandang kita. Namun tuan-tuan, para sahabat pada zaman Nabi, mereka tidak boleh, ataupun pada waktu itu, mereka tidak ada mushaf yang berbeza untuk Al-Quran. Mereka tiada mushaf berbeza untuk hadis. Sebab mereka hanya mendengar daripada orang yang sama, Muhammad SAW.
baginda bercakap Arab dalam Quran ketika menyampaikan Quran. Baginda juga bercakap Arab ketika menyampaikan hadis. Nada, bukan nada bahasa. Suara baginda sama je. Maksud saya, suara lah. Bunyi suara baginda sama sahaja sewaktu baginda membacakan Quran ataupun sewaktu baginda membacakan hadis. Bunyi suara baginda sama sahaja. Maksud saya, bunyi suara baginda sama, maksud saya adalah beginilah. Bukannya waktu baginda baca Quran, waktu baginda baca hadis, lebih kurang macam duk bercakap. Macam saya tengah bercakap kan. Tiba-tiba masa baca Quran, tiba-tiba aja macam, bahawasanya Allah telah pun, suara baginda berubah. Tak. Baginda bukan begitu. Sebab tuan-tuan, mungkin dekat hari saya tengah bercakap ni, mungkin tuan-tuan pernah tengok bomoh menurun. Saya tak tahu, tuan-tuan faham tak? Bomoh menurun. Kadang-kadang ada bomoh ni. Bomoh ni dia macam orang macam kita, tapi tengah-tengah dia bercakap, tiba-tiba ada something meresap masuk dalam badan dia, suara dia sedikit bertukar. Tuan-tuan pernah tengok kan orang macam tu kan? Tuan-tuan, Nabi Muhammad tak. Nabi Muhammad sewaktu dia baca Quran pun bunyi suara dia begini, waktu dia menyampaikan hadis ataupun bercakap sehari-hari pun bunyi suara dia sama. Jadi para sahabat mendengar baginda Nabi Muhammad, mereka anggap ini orang yang sama. Bukannya mushaf berbeza untuk Quran dan bukannya mushaf berbeza untuk hadis. Tuan-tuan ingat tak, sesi-sesi yang lalu, antara isu orang munafik adalah mereka suka tanya, Muhammad, kau ni nak, Muhammad, yang kau tengah sebut ni daripada Quran ke hadis? Yang kau tengah sebut ni kehendak Allah ke kehendak engkau? So, orang munafik suka membeza-bezakan. Antara sebab mereka membeza-bezakan adalah kerana yang sedang bercakap Quran ataupun hadis adalah orang yang sama. Jelas? Tuan-tuan jelas maksud saya? Satu-satunya cara untuk para sahabat baginda membezakan yang mana Quran dan yang mana hadis adalah apabila mereka dengar lenggok gaya bahasa baginda sewaktu baginda baca Quran dan sewaktu baginda menyampaikan hadis. Bagi kita orang Melayu, mungkin kita mendengar Al-Quran dan mendengar hadis, bagi kita sama sahaja sebab Arab bukan bahasa kita. Namun bagi orang Arab dan juga bagi sahabat Nabi, mereka boleh beza baginda sedang baca Quran ataupun baginda sedang menyampaikan hadis. Para sahabat boleh beza. Bagaimana para sahabat membezakan? Dengan lenggok ataupun gaya bahasa. Sebab, tuan-tuan, Quran ini gaya bahasanya adalah gaya bahasa sastra. Tuan-tuan pun tahulah, kalau kita orang Melayu, waktu bercakap sehari-harian, inilah cara saya bercakap. Tapi tuan-tuan, kalau sewaktu saya sedang bersastra, saya tak akan bercakap begini. Saya mungkin akan bercakap sesuatu yang bunyi lebih kurang bunyi macam ni lah. Bangun pagi terang benderang, melihat terang di tengah hari. Bunyi dia akan begitulah kot. Kalau saya sedang bersastra. Faham tuan-tuan? So, berdasarkan lenggok bahasa, para sahabat boleh beza ini Quran dan itu hadis. Of course. Jadi, sebahagian orang membezakan ini Quran dan membezakan ini hadis. Sekarang, bagi mereka, adakah hadis menjadi sebahagian daripada agama? Adakah panduan Nabi Muhammad yang kita sebut sebagai hadis itu ada autoriti dalam agama? Maka tuan-tuan, ringkas kata, kita nak bahas surah An-Najm ayat surah ke-53, ayat 2, 3, 4, 3 ayat ini untuk membahaskan perkara tersebut. Pendek saja tuan-tuan, ini ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Tidaklah sahabat kalian itu, merujuk kepada Muhammad, taklah sahabat kalian itu terkeliru. Wa ma ghawa. Sahabat korang tu taklah menyeleweng. Sahabat kalian tu tak terkeliru. Sahabat kalian itu tidaklah menyeleweng. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah sahabat kalian itu mentuturkan mengikut kemahuan diri dia sendiri. In huwa illa wahyun yuha. Tak lain yang dia tuturkan itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jelas? Tuan-tuan kita baca balik. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidak sahabat kalian itu, merujuk kepada baginda Nabi Muhammad, sahabat kalian tak keliru. Wa ma yantiq 'anil hawa. Maaf, saya lupa baca habis. Ma dhalla sahibukum, sahabat kalian tak keliru. Wa ma ghawa, sahabat kalian tu tak menyeleweng. Dua benda, dia tak keliru, dia tak seleweng. Wa ma yantiq 'anil hawa,
dia tak tuturkan ikut kemahuan dia sendiri. In huwa illa wahyun yuha, melainkan semua yang dia tuturkan itu wahyu yang diwahyukan. Tuan-tuan, dekat ayat yang pendek itu, itulah ayat 2, 3 dan 4 surah An-Najm. Ayat yang pendek itu menerangkan sahabat kalian Nabi Muhammad tidak bal, tak terkeliru. Dia reti beza mana Allah, mana yang kehendak Allah, mana yang kehendak dia sendiri. Dia tahu beza yang mana Allah bercakap, yang mana dia bercakap. Sahabat engkau tak keliru. Wa marawa, sahabat engkau tak seleweng. Dia tak akan sebut benda yang dia nak sebagai Allah nak. Dia tak akan kata Allah suruh korang bagi RM500 kat aku. Tentang padahal dia yang nak, tapi dia guna nama Allah. Sahabat engkau tu dia tak seleweng. Sahabat engkau tu dia tak terkeliru. Sahabat engkau tu dia tak seleweng. Dia tak mismatch yang mana kehendak Allah, yang mana kehendak dia. Dia tak mismatch yang mana daripada fikiran dia, yang mana wahyu. Dia tak mismatch. Sahabat engkau tak keliru, sahabat engkau tak menyeleweng. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Sahabat engkau dia tak tutur sesuatu ikut kemahuan nafsu dia sendiri. Dekat sini orang nak bahas apa? Baginda Nabi Muhammad tidak tuturkan sesuatu ikut suka hati baginda sendiri. Bila baginda tidak akan tuturkan sesuatu mengikut suka hati baginda sendiri, ditambah dengan ayat lepas tu, in huwa illa wahyun yuha, melainkan semua itu wahyu yang diwahyukan kepada baginda, of course, maka para sahabat dan juga ilmuwan yang datang kemudian akan bahas, adakah hadis juga dianggap sebagai wahyu? Adakah hadis juga dianggap sebagai wahyu? Ringkas kata begini, tuan-tuan. Ayat inilah yang menjadi bukti dan dalil yang besar bahawa baginda tidak bercakap suka-suka hati apa sahaja yang terlintas di fikiran baginda, melainkan apa sahaja yang baginda bercakap. Terutama sekali apabila urusan yang baginda bercakap itu urusan beragama. Beragama, apabila baginda bercakap urusan yang terkait dengan agama, semuanya adalah wahyu, meskipun wahyu itu bukan dalam Al-Quran. Dengar, elok-elok. Bila sebut wahyu, bukan semua wahyu itu bentuknya dalam Al-Quran. Seulang balik, bukan semua wahyu adalah Al-Quran. Komen di bawah, tuan-tuan. Bukan semua wahyu adalah Al-Quran. Komen di bawah. Bukan semua wahyu adalah Al-Quran. Komen di bawah, tuan-tuan. Bukan semua wahyu adalah Al-Quran. Komen di bawah. Maka apabila tuan-tuan jelas dan faham bahawa bukan semua wahyu adalah Al-Quran, maka tuan-tuan perlu faham begini. Ustaz, Quran tu apa? Saya ulang balik. Quran adalah satu jenis wahyu, iaitu wahyu Allah yang datang daripada Allah, diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad melalui Jibril. Wahyu yang datang melalui Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya dibukukan dalam satu mushaf, itu nama dia Al-Quran. Namun wahyu yang datang bukan melalui Jibril. Maksudnya wahyu yang datang melalui ilham Allah Ta'ala kepada Nabi. Ilham maksudnya baginda duduk seorang-seorang macam ni, tiba-tiba baginda dapat satu kind of idea. Ilham lah. Bahasa Melayu kita sebut ilham. Ilham tersebut, kadang-kadang orang tanya, macam mana tiba-tiba kau boleh terfikir nak buat begini? Maka dah ini ilham daripada Allah. Aku tak terfikir nak buat begini pun, tiba-tiba dia datang. Tiba-tiba idea tu datang. Itu ilham. Ilham yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tentang sesuatu perkara urusan agama, itu juga wahyu daripada Allah. Ni ilham Nabi Muhammad, bukan ilham saya, bukan ilham tuan-tuan. Ilham Nabi Muhammad. Ilham yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad juga adalah wahyu. Sebab ayat ni kata baginda tak tuturkan suka-suka hati baginda, semua itu wahyu. Sama juga dengan wahyu yang datang melalui mimpi. Tuan-tuan tahu bahawa mimpi para Nabi, termasuk baginda Nabi Muhammad, adalah mimpi yang benar. Jadi, kalau ada sesuatu yang baginda mimpikan, itu juga adalah wahyu. Yang ilham datang kepada baginda adalah wahyu. Mimpi yang datang kepada baginda juga adalah wahyu. Cumanya, mimpi baginda dan juga ilham baginda itu bukan Al-Quran. Tuan-tuan kena beza wahyu dengan Al-Quran.
Wahyu perkara lain, Quran perkara lain. Sekarang saya nak fokus. Oleh kerana wahyu itu Al-Quran, wahyu juga ada perkara lain. Quran selesai. Wahyu yang lain itu, iaitu dalam bentuk hadis. Wahyu yang lain, iaitu dalam bentuk hadis. Terutama sekali perkara yang baginda contohkan, perkara yang baginda sebut. Terutama sekali perkara-perkara itu, baginda tak sebut dan baginda tak contohkan melalui diri baginda sendiri, melainkan semua itu adalah perkara yang diwahyukan kepada baginda. Sebab itu tuan-tuan, wajiblah kita mengikut wahyu. Wahyu itu Al-Quran, wajib kita ikut. Wahyu itu adalah daripada hadis. Wahyu itu dalam bentuk hadis, juga wajib kita ikut. Hadis come second selepas Al-Quran. Tapi tidaklah hadis itu autoritinya kurang berbanding Al-Quran. Dengar statement saya elok. Hadis datang kemudian selepas Al-Quran. Kalau ikut prioriti, Al-Quran nombor 1, hadis nombor 2. Ikut prioriti. Namun tuan-tuan, ia tidak bermaksud hadis ini hadis ini dia tidak boleh memberitahu syariat. Tidak bermaksud hadis ini kurang penting untuk kita ikut. No. Hadis ada kehebatan ataupun keperluan untuk kita ikut setara dengan Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan komen di bawah, ajaran Rasulullah dalam hadis adalah kehendak Allah. Tuan-tuan komen di bawah, ajaran Rasulullah dalam hadis adalah kehendak Allah. Komen di bawah tuan-tuan, ajaran Rasulullah dalam hadis adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, wajib kita mengikut Allah. Wajib kita mengikut Allah antara lain dengan mengikut hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran berdiri dengan sendiri, hadis berdiri untuk menyokong Al-Quran, dan kedua-duanya adalah sumber dalam agama kita. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu hari ini? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ini, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. Terima kasih tuan-tuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tanda berkontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.
Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.
Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.